Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wakhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang berbahagia ini dapatlah sama-sama kita menyediakan masa, melapangkan waktu untuk mendengar sedikit tazkirah bingkisan Ramadan berkenaan dengan nuzulul Quran. Pada pendengar yang saya kasihi, nuzulul Quran ialah peristiwa turunnya Al-Quranul Karim kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seterusnya berperingkat-peringkat hingga lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Tempohnya ialah selama 23 tahun. Pada pendengar yang saya kasihi, terdapat dua pendapat ulama tentang tarikh nuzulul Quran berlaku. Yang pertamanya, nuzulul Quran berlaku pada 17 Ramadan pada tanggal 6 Ogos 610 Masihi. Dan pendapat yang kedua, nuzulul Quran itu berlaku pada 24 Ramadan pada tanggal 13 Ogos 610 Masihi, iaitu tahun ke-41 keputeraan Nabi Muhammad SAW. Tapi di Malaysia, kita menyambut nuzul Quran ini pada 17 Ramadan. Pada pendengar yang saya kasihi, pada 17 Ramadan juga berlaku satu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa Perang Badar Al-Kubra, di mana 313 orang tentera Islam yang berpuasa berjaya mengalahkan tentera musyrikin Mekah yang berjumlah 1,000 orang. Para pendengar yang saya kasihi, para ulama menyatakan bahawa penurunan Al-Quran ini berlaku dalam dua bentuk, iaitu yang pertamanya secara sekaligus dan yang keduanya ialah secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun, yakni 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Para pendengar yang saya kasihi, nuzulul Quran itu berlaku dalam dua peringkat. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumul Quran, berdasarkan 3 riwayat oleh Ibnu Abbas, Hakim dan An-Nasai, hanya membahagikan kepada dua peringkat sahaja, iaitu yang pertamanya daripada Al-Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun dipanggil sebagai Baitul Izzah, dan peringkat yang keduanya ialah daripada Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Menurut sebuah riwayat oleh Ibnu Abbas dan pandangan majoriti para mufassirin, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar, dan Al-Quran yang diturunkan ke bumi dan diterima oleh Rasulullah SAW sebagai wahyu terjadi secara berperingkat-peringkat beransur-ansur selama sekitar 23 tahun. Para pendengar yang saya kasihi, Al-Quranul Karim adalah hidayah. Al-Quranul Karim adalah rahmah. Al-Quranul Karim adalah syifa, yakni penyembuh. Al-Quranul Karim adalah nur, yakni cahaya. Al-Quranul Karim adalah furqan, yakni pembeza antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quranul Karim adalah az-zikr, yakni pemberi peringatan. Al-Quran adalah mukjizat ilmu dunia dan akhirat. Di dalamnya pelbagai ilmu, antaranya ilmu tauhid, ibadah, ilmu jinayah,
muamalah, ilmu sains dan teknologi, ilmu kedoktoran, astronomi. Di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah Nabi, kisah-kisah teladan, kisah alam ghaib dan alam akhirat dan lain-lain lagi. Sama-samalah kita membaca Al-Quran, menghayatinya, memahami maksudnya, memahami tafsirnya, dan kita jadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita. InsyaAllah pada bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyakkanlah membaca Al-Quran dan menghafalnya. Dan juga sama-samalah kita mengkhatamkan Al-Quran biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.